Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang berusaha Encik Muhammad Fauzi bin Mahsun, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fadillah bin Muhammad Nur, Tuan PPD Perak Tengah, pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PPD, seterusnya kepada para pendidik, para penonton yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita bertemu pada hari ini dalam halaqah Guru Negeri Perak, bilangan yang ke-6 2023. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membawakan kepada anda semua program ataupun segmen-segmen yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Dan insyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi dengan bacaan makturat, seterusnya tausiah yang akan disampaikan daripada para pendidik, daripada PPD, daripada daerah Perak Tengah. Dan insyaAllah ya, kita berada dalam program halaqah ini adalah program yang ke-6 dalam tahun ini, dan alhamdulillah ya masih lagi diteruskan, dan semoganya ya program yang kita laksanakan ini mampu dilanjutkan pada waktu akan datang insyaAllah. Dan sebelum saya meneruskan, ingin saya maklumkan ya, program kita ini adalah program yang mana diusahakan daripada sektor pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dengan kerjasama PPD Perak Tengah dan juga Pertubuhan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah PEKDIS Cawangan Negeri Perak. Dan alhamdulillah ya, kita mengharapkan ya sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan untuk kita teruskan dan laksanakan program sebegini insya-Allah. Dan dimaklumkan juga ya, program yang kita adakan pada hari ini juga akan direkodkan dalam SPL KPM. Jadi tunggu sehingga ke pengakhiran program kita nanti. Dan saya mengharapkan ya, walaupun sebentar sahaja pertemuan kita pada hari ini, namun manfaatnya cukup besar yang kita akan peroleh insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati sekalian, ya saya tidak berseorangan di sini ya. Saya cakap seorang-seorang je kan. Yang cakap seorang-seorang. Di sebelah saya ni adalah Ustaz Zulfahmi bin Mio Muhammad Amno daripada SJKT Ladang Buluh Akar ya. Buluh Akar, orang Parit kata. Orang Parit kata Ladang Buluh Akar. Perak Tengah ni orang Parit lah tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama dengan hari ini, dan insya-Allah ya Ustaz Zulfahmi ini akan menjadi khalifah untuk bacaan maksurat sebentar nanti. Ya Ustaz ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Fikri? Apa khabar? Alhamdulillah. Opini dah seadanya. Seadanya kita ya, bertemu lagi kita. Bertemu lagi kita insya-Allah ya. Jadi macam mana perjalanan tadi Ustaz? Okey ya? Alhamdulillah, perjalanan baik, cuaca yang baik. Untuk makluman tuan-tuan, kami bersiaran di Bota Kanan lah, PKG SK Bota Kanan. Ya Ustaz ya? Tak susah nak cari ya, tepi jalan insya-Allah. Baik tuan-tuan ya, jadi kesempatan yang ada ni ya, insya-Allah ya, ustaz yang kacak ni ya. Masya-Allah. Akan bersama-sama dengan kita tuan-tuan ya, untuk kita laksanakan maksurat Ustaz ya. Maksurat ni adalah salah satu daripada bacaan yang biasa dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya yakin ianya telah dibukukan, Ustaz ya. Jadi tanpa membuang masa ya, di kesempatan ni saya mohonlah agar channel yang kami bersiaran ini melalui PPD Perak Tengah ini, tuan-tuan puan-puan boleh sharekan kepada rakan-rakan ya, insya-Allah ya, moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Jadi ya, tanpa membuang masa ya, saya sangat dengan berbesar hati mempersilakan Ustaz Zulfahmi bin Mio Muhammad Amno untuk meneruskan bacaan maksuratnya. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz yang dikasihi Ustaz Leh Fikri pada petang ini. Semangat pada petang ini ya. Petang ni kena semangat. Kena semangat, kita mesti kena semangat. Petang-petang orang kata kita celik mata, walaupun yang di rumah tu, di mana sahaja yang mendengar, para penonton sekalian, petang ni tumpukan pada kami. InsyaAllah. Baik. Mencabar sikit petang-petang. Mencabar, ya. Baik, terima kasih insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulil amin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sidang penonton, pendengar sekalian, apa khabar? Alhamdulillah pada petang ini yang mana mendengar, yang mana menonton, penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita berada dalam halaqah Guru Negeri Perak bilangan ke-6 tahun 2023. Kita bertemu lagi, InsyaAllah suatu majlis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan juga yang mana berada di rumah atau di mana sahaja boleh mengikut saluran yang telah dinyatakan oleh Ustaz moderator sebentar tadi. Baik, insyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama baca Al-Ma'thurat, yang mana bacaan Al-Ma'thurat ini ianya mempunyai banyak kelebihan tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian. Jadi antara kelebihan bacaan Al-Ma'thurat ini yang mana yang disusun oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna, yang mana bukan sahaja kelebihan itu memberikan pahala yang banyak, mudah-mudahan kita memperoleh pahala. Bahkan bacaan Al-Ma'thurat ini mengandungi zikir-zikir, doa-doa yang mana apabila kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin inilah bacaan yang mana akan menjadi solusi untuk menyelesaikan apa jua masalah yang kita hadapi. Selain daripada kita berusaha ada secara fizikal, dari sudut rohani juga kita memerlukan satu titik supaya kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan apa jua masalah kita pada hari ini. Maklumlah dalam dunia pendidikan, khususnya untuk cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, para pendidik sekalian, sangat mencabar pada hari ini dunia pendidikan. Jadi kita memerlukan sesuatu kekuatan rohaniah untuk kita mengembalikan kekuatan dalam bidang pendidikan ini. Jadi yang mana berada di rumah, yang mana ada di mana sahajalah yang mendengar siaran kita, jadi ambil peluang pada petang ini untuk sama-sama kita baca Al-Ma'thurat. Bak kata orang Parit, sambil-sambil healing di rumah tu, sambil healing tu, bolehlah relax, bertenang, kita sama-sama baca Al-Ma'thurat. Ajak kawan-kawan, ajak keluarga atau siapa sahaja, sama-sama carilah tempat yang sesuai untuk kita sama-sama untuk membaca Al-Ma'thurat. InsyaAllah. Baik. Jadinya mudah-mudahan pada petang ini bacaan kita akan memperoleh keberkatan daripadanya, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا راطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا تخاف ولا ترجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها ودمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك
وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa seluruh keluarga kami, terutamanya kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunilah mereka, Ya Allah. Kasihani mereka seperti mana mereka menjaga kami sewaktu kami kecil, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis pada petang ini majlis yang diberkati oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah pada petang ini suatu majlis yang mempunyai banyak keberkatan, mempunyai kejayaan buat Islam, Ya Allah. Buat guru, para pendidik dan seluruh masyarakat, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Pemudahkan urusan kami, Ya Allah. Pemudahkan urusan kami. Semoga kami berjaya di dunia dan juga di akhirat, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai bacaan maksurat sebentar tadi, ya, dan semoga bacaan yang dibacakan sebentar tadi dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dimakbulkan dan Allah permudahkan setiap urusan kita insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ya, daripada bait-bait bacaan al-maksurat tersebut, ya, semoga ia dilazimi di lidah kita hingga kan ia memberikan kebaikan, menjadi penyejuk dalam hati kita insya-Allah. Lebih-lebih lagi, ini adalah bacaan yang sentiasa dibacakan oleh baginda Nabi SAW dan disusunkan oleh Imam Hasan Al-Banna, dan hari ini kita beramal dengan perkara tersebut. Jadi moga-moga, ya, walaupun ianya hanya bagi yang mana baru mula-mula untuk membaca al-maksurat ni, ya, insya-Allah lama kelamaan ia akan menjadi fasih di lidah kita. Ya, saya tengok, ya, daripada Facebook, ya, kita melihat, ya, makin ramai yang mula melihat, ya, alhamdulillah, ya. Di sini ada Fauziah Omar, SK Sungai Tiram, ya, terima kasih, ya, Cahaya Nur Zaini, ya, Cik Lan Adlina Abu Bakar, ya, alhamdulillah, ya, hingga kan sampai ke Limbang Sarawak pun ada bersiaran kita, alhamdulillah, ya. Dan insya-Allah di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, moga-moga mendapat manfaat daripada program kita pada hari ini insya-Allah, ya. Dan sekiranya, ya, anda ingin merekodkan dalam SPL KPM, ya, insya-Allah, ya, di pertengahan tausiah sebentar nanti kita akan kongsikan SPL KPM tersebut, boleh dapatkan di bahagian komen nanti insya-Allah. Ya, jangan risau, jangan bimbang, insya-Allah, jangan risau. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, ya. Jadi sudah selesai dengan bacaan yang dibacakan sebentar tadi. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Zulfahmi bin Nur Muhammad Amno di atas bacaan yang sangat-sangat lunak, ya. Saya dengar tadi pun macam bacaan apa orang kata, ya, bacaan Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Ya. Jadi insya-Allah, ya, moga-moga bumi kita ni pun barakah mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan. Tak enak rasanya cakap seorang-seorang ni tuan-tuan, ya. Jadi untuk itu tuan-tuan, ya, bersama-sama dengan saya ini, ya, kita teruskan dengan segmen seterusnya, iaitu segmen tausiah yang disampaikan sebentar nanti oleh Ustaz Khairul Amsyar bin Ahmad, ya. Beliau adalah seorang pendidik daripada Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah Kampung Gajah, ataupun lebih glamour lagi dengan nama Sarjana. Ya, apa khabar Ustaz? Sihat saya? Alhamdulillah. Allah Akbar, Ustaz, ya. Allah Akbar. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, ya, para penonton sekalian, ya, saksikanlah, inilah bukti pendidik di Perak Tengah, semua kacak-kacak tuan-tuan, ya. Kalau kurang pun rupa saya je, manis sikit je tuan-tuan, ya.
Baik tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan ya, untuk permulaan ini ya kita akan kongsikan tentang tausiah kita yang bertajuk Guru Penyubur Akhlak. Jadi insya-Allah ya kita berkenalan sikit dengan Ustaz Khairul Amsyar ni. Ustaz ya, macam mana perjalanan tadi Ustaz? Okey tak? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Ustaz. Laju terbang Ustaz. Untuk makluman tuan-tuan puan sekalian, Ustaz Khairul Amsyar berasal daripada daerah Selama, Perak, orang Perak jugalah ya. Dan beliau bekerja di Perak Tengah dan beliau lulusan daripada Universiti Mu'tah, Jordan. Masya-Allah ya, orang luar negara tuan-tuan ya. Saya insya-Allah bahasa Arab fasih saya insya-Allah ya. Insya-Allah. Saya pun fasih juga anta ya. Baik tuan-tuan, jadi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini Ustaz ya, tentang guru penyubur akhlak, di mana tugas seorang guru tersebut bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi lebih daripada itu kita kena menyampaikan akhlak tersebut. Saya kira ini satu cabaran. Tuan-tuan, puan-puan ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini ya, saya mohon ya kepada Al-Fadhil Ustaz untuk berikan sedikit pencerahan berkenaan dengan apakah maksud akhlak yang perlu kita tonjolkan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Fikri Hakim, sahabat saya, dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wawalah, amma ba'd. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapatlah sama-sama kita berhimpun di dalam live streaming kali ini yang diadakan, dan mudah-mudahan seperti yang Fadhil Ustaz Fikri sebut, kita akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membaca maksurat, kemudian kita mendengar pula sedikit sebanyak kalam tausiah ataupun pesanan-pesanan untuk menghidupkan jiwa kita. Kerana di dalam jiwa kita ini, sidang penonton, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam diri kita ini ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Seketul daging tu kalau dia baik maka baiklah seluruhnya. Tapi kalau dia tak baik maka seluruh akan menjadi tak baik. Seluruh anggota tindakan perbuatan akan menjadi tak baik. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah seketul daging itu Ustaz, iaitulah hati kita. Sidang penonton yang bersama dengan kami pada petang yang barakah ini, tajuk yang dibicarakan pada petang ini adalah tajuk yang saya kira sangat penting sangat untuk kita cuba kongsi bersama. Mudah-mudahan dengan tajuk ini dapat memberi kesan kepada jiwa kita, memberi kesan kepada jiwa kita menjadi yang lebih baik mudah-mudahan insya-Allah. Dan tajuk kita seperti yang kita sedia maklum, iaitu guru penyubur akhlak. Berbalik kepada soalan yang ditujukan oleh Fadhil Ustaz Fikri kepada saya tentang definisi akhlak itu. Saya yakin dan percaya sidang penonton semua sudah pasti mengetahui akhlak. Sebab kita daripada sekolah lagi memang kita dah belajar satu. Dan kita juga dididik dengan akhlak dan juga adab. Cuma kita nak bahaskan sikit sebanyak berkenaan dengan akhlak ini. Baik. Sudah semestinya lah apa-apa pun segala pentakrifan yang kita nak tahu, sudah semestinya sumber Al-Quran lah menjadi rujukan kita yang paling utama. Bagi kita umat Islam, masadirul Islam, sumber Islam itu ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Dan keempat-empat ini sudah semestinya lah menjadi rujukan kita yang paling utama sekali dalam kehidupan kita. Jadi saya suka mengambil definisi akhlak itu daripada ayat Quran sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang mulia.
sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menuju ataupun dikhususkan ayat ini kepada baginda Nabi yang bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia dan menjadi contoh ikutan kepada kita semua. Dan kita juga sebut kepada anak murid kita, kepada student kita, pelajar kita, kalau nak ikut contoh siapa? Kalau nak jadikan idola siapa? Sudah semestinya orang ataupun insan yang menjadi contoh kepada kita yang paling utama sekali adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah dibangkitkan aku adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahawa Nabi, antara asbab kenapa Nabi dibangkitkan adalah menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita semua. Sehinggalah para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohi akhlak Nabi. Sekalipun Nabi dah wafat, tapi akhlak Nabi itu masih lagi hidup dalam jiwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan apabila ditanya kepada Sadatina Aisyah berkenaan dengan akhlak Nabi, maka Sadatina Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Masya Allah. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Sungguh indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insan lain yang kita nak jadikan contoh dalam hidup kita melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang memberikan contoh yang terbaik. Sehingga dalam sekecil-kecil perkara pun Nabi ajar kita macam-macam benda. Tak, tinggal lagi kita nak mengamalkan ataupun tidak. Kita selalu dengar tentang akhlak, tentang sunnah Nabi dan sebagainya. Tak, kemudian cuma kita sahajalah tinggal nak melakukan ataupun tidak. Mudah-mudahan kita suburkan keluarga kita dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita rujuk pula kepada pengertian akhlak yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang sangat hebat. Karya-karya agungnya masih dibaca di pusat pengajian, di surau-surau ustaz, di masjid, banyak membaca karya-karya dikarang, antaranya Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat hebat yang membicarakan tentang ilmu tasawuf ini ataupun ilmu akhlak. Kemudian kitab Minhajul Abidin, juga karya yang dikarang oleh Imam Ghazali yang masih lagi dibaca dan masih lagi dipelajari di masjid, surau, di masjid dan di surau dan pengajian, pusat-pusat pengajian lain, termasuklah pondok-pondok dan sebagainya. Besarnya jasa Imam Ghazali dalam dunia pendidikan, dunia akhlak ini sendiri. Baik, jadi saya suka mengambil pengertian yang diberikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, iaitu akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian sidang penonton lihat pada perkataan yang dimerahkan itu ataupun di-highlightkan itu, perbuatan-perbuatan yang mudah. Membawa maksud iaitu perbuatan yang tersedia ada. Yang tersedia ada di dalam diri sendiri. Bukan buat-buat. Maksudnya akhlak itu adalah contoh datang daripada kita. Sebagai contoh, kita nampak ada satu orang buta nak melintas. Satu orang buta, tak ada orang pun yang nak tolong dia. Kemudian kita tengok, tak ada orang nak tolong ni. Kita pun berhenti tepi. Kemudian, Ustaz boleh saya cakap utara sikit? Boleh Ustaz. Sebabnya saya, ialah orang Selangor, kena cakap utara sikit. Baru ngam sikit. Baru ngam. Jadi kita pun berhenti tepi. Kemudian turun kereta.
pegang ataupun bantu pakcik nak minta, tak apa, saya tolong. Kan? Benda tu kita tak minta, pakcik pun tak minta pun. Dia pun tak minta untuk ditahan nak tolong dia. Tapi sebabkan sifat kita, ihsan kita, simpati kita tu yang Allah jadikan pada kita, secara automatik nak bertindak. Lalu kita tolong dia lintah. Kan? Kemudian macam kita juga makan di kedai makan, kemudian kucing mai datang kan. Kucing mai datang kat kita, padahal meja lain banyak lagi duk makan sedap daripada kita lagi. Kita makan nasi bujang ya. Kan? Meja lain sampai 3 rasa, 4 rasa, 10 rasa pun ada. Kita nasi bujang je, ayam kosong. Tapi kucing tu mai kat kita. Kan? Kemudian kita tengok kucing mai, kita ambil sikit makanan bagi kat dia. Kan? Makna kata tu adalah tindakan yang lahir daripada kita sendiri. Itulah maksud, tak perlu disuruh, sendiri yang kita sendiri yang dilakukan tu. Maknanya sukarela lah untuk dilakukan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang rahmati sekalian, Ustaz, saya rasa yang boleh kita rumuskan dekat sini adalah akhlak yang terzahir tersebut bukan dibuat-buat. Tak. Dia datang daripada apa yang dia buat setiap hari. Setiap hari. Yang menjadi rutin sehariannya. Kalau itulah yang dia lakukan, maka itulah yang dia akan bertindak. Pendek kata macam ni Ustaz. Kalau saya bagi hadiah kat Ustaz, saya tak perlu nak ajar Ustaz cakap terima kasih. Ya. Allahu Akbar. Maknanya sendiri macam tu. Betul. Jadi macam contoh orang bagi sesuatu kan dekat kita kan. Secara spontannya kita akan sebut terima kasih. Itu akhlak lah. Itu akhlak lah. Allahu Akbar. Maknanya benda yang sekecil itu tuan-tuan. Sekecil itu sekali maksud akhlak tersebut tuan. Subhanallah. Betul Ustaz. Jadi macam mana Ustaz relation dia akhlak ni dalam dunia pendidikan ni, apa cabang ke atau yang perlu ditunjulkan untuk di sekolah ni Ustaz? Baik. Daripada kalam Imam Ghazali tadi, saya nak mengambil dan nak kembangkan lagi perbuatan yang mudah tadi tu kepada 3 perkara. Kepada 3 perkara. Yang pertama, cara kita berfikir. Yang kedua, dari segi pergaulan kita. Dan yang ketiga, dari segi persekitaran kita. Dan insyaAllah kita akan cuba kaitkan ketiga-tiga perkara ini dengan apa yang disebut oleh diberi definisi oleh Imam Ghazali tadi ni. Nampak Ustaz? Nampak tuan-tuan Di sini kita akan lihat kaitan akhlak tersebut, dan rupa-rupanya apa yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali daripada sumber ke Al-Quran dan Sunnah tersebut, kita boleh perbaikkan lagi untuk realiti pendidikan tuan-tuan. Betul. Ustaz? Betul. Jadi sidang penonton, Fadhil Ustaz dan semua yang bersama dengan kita pada petang ini, ketiga-tiga perkara ini kita ambil daripada kalam Imam Ghazali tadi dalam kitab Ihya. Kemudian kita maksudnya kita panjangkan lagi perbahasan mengenai akhlak ini kepada 3 perkara yang berkait. Yang pertama adalah cara berfikir, yang kedua pergaulan, dan yang ketiga persekitaran. Dan ketiga-tiga ini sudah semestinya lah pembentukan kepada 3 perkara ini datang daripada ilmu. Maksudnya Fadhil Ustaz dan sidang penonton, ilmu sebenarnya mendidik kita diamalkan untuk amal, dan bila kita ada ilmu, amal sudah semestinya lah hasilnya akhlak itu. Betul. Saya tak nampak tuan-tuan Maka betul Ustaz guru tugas sampaikan ilmu, dan ilmu yang dihayati menghasilkan akhlak. Ya betul Ustaz. Sebab itu saya selalulah baca, kadang tengok di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Orang ni dia suka komen, dia suka dia suka react ataupun memberikan satu pandangan. Okey. Berkenaan dengan akhlak dan juga ilmu ni, kalau saya nak cuba untuk kongsikan bersama, kalau kita ada ilmu tapi tak berakhlak, kita ada ilmu tapi tak berakhlak, orang kan kata apa?
Harap je ada ilmu, tapi akhlak tak ada. Ya, Ustaz. Kalam yang negatif. Oh, takut Ustaz. Kalau kita ilmu tak apa nak ada. Ilmu tak ada lah tinggi mana. Tapi akhlak kita bagus. Orang kan kata apa? Yang akhlak ni menang. Akhlak menang. Walaupun dia tak ada ilmu, tapi akhlak dia bagus. Orang takkan kata, ilmu dah lah kurang, akhlak bagus pula tu. Teruk betul. Orang takkan cakap macam tu. Ilmu dia tinggi lah, akhlak dia tak bagus. Teruk betul. Orang akan kata lagu tu. Jadi kalam berkenaan, maksudnya akhlak ni dia nombor satu. Betul. Diikuti dengan ilmu tadi. Dan orang akan lagi puji bila ada ilmu, akhlak lagi bagus. Orang akan kata, dia tu bukan saja ada ilmu, akhlak pun bagus. Orang akan kata begitu. Nah, jadi bukan kita nakkan kalam orang tu. Cuma pandangan, persepsi orang, masyarakat terhadap kita, termasuklah pelajar kita sendiri. Subhanallah. Kan? Pelajar kita sudah semestinya di sekolah dia akan mencontohi guru dia. Dia akan tengok guru dia buat apa, itulah yang dia akan itu yang dia akan buat. Cerminan saya. Cerminan. Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati sekalian. Ya, apa yang kita nampak di sini adalah ilmu ini asas. Kemudian ia akan membuahkan kepada akhlak. Jadi Ustaz, saya nampak dekat sini kaitan di antara apa yang kita nak kongsikan pada ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang kita kembangkan kepada 3 perkara. Pertama, cara fikir akan melahirkan pergaulan. Maksudnya daripada percakapan, perbuatan kita, dan akhirnya apa? Membentuk persekitaran yang baik. Ya. Subhanallah. Dan ini yang nak dibawakan sebenarnya. Ini yang cuba untuk dibawakan, untuk kita kongsi bersama pada petang ini bersama dengan sidang penonton. Sabar Ustaz. Jadi saya nampak Ustaz, perkembangan kita dah makin banyak dah ni tuan-tuan dan puan, dan saya rasa tak sabar-sabar dah untuk kita masuk ke dalam lagi maksud dan pengertian tu, supaya bukan sekadar cakap-cakap dia kita kan ni Ustaz. Kita nak sampai ke tahap kita boleh faham, hayati dan selami, insya-Allah. Semangat pendidikan terus mendidik anak bangsa kita insya-Allah. Ustaz, ya, para penonton yang dirahmati sekalian, kesempatan yang ada ni lah alang-alang berkait rapat dengan akhlak dan juga ilmu ni Ustaz. Saya nak kongsikan tentang kejayaan yang berlaku pada minggu lepas tentang anak-anak didik kita yang telah mengambil keputusan SPM mereka. Ya, tahniah nak diucapkan di daerah Perak Tengah ni tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian. SMKA Sultan Azlan Shah mendapat ranking pertama SMKA seluruh Malaysia tuan-tuan. Ya, masya-Allah, ya. Subhanallah ya. Semoga anak-anak ni berjaya tuan-tuan. Ustaz, semoga anak-anak ni berjaya satu masa nanti insya-Allah. Amin. Dan yakinlah ini adalah hasil usaha guru-guru, ibu bapa dan badan-badan yang bertanggungjawab dan berkorban untuk kejayaan anak-anak ni. Saya yakin ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. 1.56 bukan perkara yang mudah. Dan pastinya anak-anak ini bukan sekadar mempunyai ilmu. Saya yakin akhlak juga adalah pada tempat yang tertinggi juga. Mainkan peranan yang penting jugalah. Betul. Okay. Peranan yang penting, ya. Jadi bermaksud ini satu kejayaan sangat-sangat membanggakan. Dan juga berlaku di Kelantan, ya, seorang pelajar yang juga mengambil keputusan SPM, ya, adik Muhammad Syahril Saidi daripada Kampung Kandis, Bacuk, Kelantan. Ya, beliau mendapat 11A dalam SPM 2022. Subhanallah, hebat Ustaz. Ya, Ustaz, rasa-rasa saya pun tak nak kongsi SPM saya Ustaz. Subhanallah, hebat. Guru-guru Ustaz, guru-guru dia datang ke rumah untuk sampaikan slip keputusan. Rupa-rupanya dia tidak dapat hadir ke sekolah. Kenapa? Kerana ibunya sakit tenat, kanser tahap 4. Dia ambil result 5 Jun, 6 Jun waktu maghrib ibunya meninggal dunia Ustaz. Subhanallah. Ya, tinggi ujian dia. Besar sangat ujian dia, ya Allah. Tak tahu nak cakap apa. Tapi sekurang-kurangnya Ustaz, yang kita boleh sebut di sinilah hari ini, ibunya pasti berbanggalah dengan kejayaan hadiah seorang anak kepada ibu ni. Sebab tu Ustaz, saya kalau ada kesempatan lah, kalau ada anak-anak, bawa anak murid ni, ya, tunjukkanlah jasa kita dengan kejayaan kita. Ya, sementara mak ayah kita ada di hadapan. Subhanallah, ya.
Jadi kita doakanlah Ustaz ya, semoga anak-anak ni mendapat kejayaan di masa akan datang. Mana tahu Ustaz, tempat kita ni dia orang yang ganti Ustaz. Amin. Allahu Akbar ya. Amin. Esok kita ke mana Ustaz? Kita tengok pula lah. Kita tengok pula lah kan. Allahu Kita tengok Akbar. pula lah. Allahu Akbar. Jadi baik Ustaz ya. Ini kita kata selingan lah ya, kejayaan anak-anak ni membuktikan apa? Membuktikan ilmu semata-mata tidak cukup. Ya, betul. Melainkan dengan akhlak itu yang dipamerkan. Itu yang sebaik-baiknya. Bak kata Ustaz sebentar tadi daripada hadis Nabi ya, bu'istu li utammima makarimul akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kerana ini ya, akhlak ni bukan semata-mata untuk kita orang Islam. Juga kita perlu sampaikan kepada yang bukan Islam juga untuk melihat ya kehebatan Islam itu sendiri. Baik Ustaz, ya. Berbalik kepada persoalan tadilah ya, alang-alang kita dah masuk pada bab ni ya. Ia juga adalah salah satu daripada 7 teras dalam pendidikan kita pada hari ini, di mana ya ia adalah berkait dengan karamah insaniah, tentang adab, akhlak dan integriti. Yang ni yang ketandusan sebenarnya. Ya, kita nak lahirkan bukan sekadar bijak, kita nak yang bijak dan berakhlak. Akhlak inilah yang membawa kepada amanah satu masa nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, kesempatan inilah ya, insya-Allah ya. Link kehadiran ya telah ada dah di depan mata tu insya-Allah ya. Ya, link kehadiran dah ada. Jadi tuan-tuan puan-puan para penonton ya boleh scan untuk link kehadiran nanti. Ya, saya nampak ramai yang tanya dekat dalam Facebook ni Ustaz ya. Ya. Jangan risau. Kita pun belum lagi Ustaz. Kita pun belum lagi insya-Allah ya. Baik Ustaz ya. Masa tak banyak Ustaz. Kita teruskan Ustaz ya. Ya, betul. Baik ya. Untuk seterusnya tentang guru penyubur akhlak ni Ustaz, ada tak tips ataupun panduan untuk kita yang berada pada petang ni dapatkan manfaat sikit pun tak apa Ustaz. InsyaAllah Ustaz ya. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Fikri di atas soalan yang soalan yang dilontarkan, dan berbalik kepada tajuk kita, guru penyubur akhlak. Jadi setelah kita berfikir, kita mencari bahan-bahan untuk kita berkongsi bersama dengan sidang penonton pada petang ini, jadinya saya cuba untuk berkongsi tentang akronim guru itu sendiri. Oh, senang ingat Ustaz. Senang nak ingat. Kalau bagi penyan-penyan petang ni, susah sikit. Susah sikit. Jadi kita bagi guru daripada akronim guru itu kita akan kembangkan supaya boleh ingat G tu apa, U tu apa, R tu apa, U tu apa. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau tak dapat catat, tulis dekat ruangan komen tu. InsyaAllah. Lepas tu tolong share. Okey Ustaz ya? Okey, baik. Silakan Ustaz. Okey. Daripada guru ini, Fadil Ustaz, guru ni masya-Allah satu panggilan ataupun pekerjaan yang sangat mulia. Sampai mati orang sebut. Betul. Cikgu. Wak Imam Pencen sekalipun orang tetap panggil cikgu lagi. Tetap orang panggil ustaz lagi. Walaupun dah tak mengajar, walaupun dah tak pergi sekolah dah pun. Betul. Panggilan tu. Dan betul. Itu satu Ustaz. Dan yang paling besar sekali, guru ni adalah penyambung kepada kerja dakwah Nabi. Allah. Guru adalah penyambung kerja dakwah Nabi. Jadi besarnya fadilat, kelebihan. Sebab itu sebenarnya nak jadi guru ni bukan susah. Baca, boleh bercakap, orang panggil cikgu dah. Tapi sebenarnya perjalanan untuk mencari guru, untuk menjadi guru itu dia sebenarnya mengambil masa. Seperti yang disebut oleh Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim. Nak jadi orang alim tu mesti kena tuntut ilmu lebih daripada 25 tahun. Baru boleh kata alim. Jadi kalau kira kena lagi. Kena lagi. Kalau kita tak sampai kata 25 tahun perjalanan menuntut ilmu kita. Belum guru, baru guru je. Tak sampai guru lagi. Baru guru je Ustaz Fikri kata. Jadi makna kata perjalanan nak menuntut ilmu tu mengambil masa. Betul lah apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak akan sesekali dapat ilmu tu
melainkan 6. Salah satu ialah tuliz zaman, Tulis zaman. iaitu panjang masa. Jadi daripada kalimah guru itu sendirilah kita nak kongsi bersama. InsyaAllah sebaik-baik yang mungkin. Saja kerja ustaz ni lambat ni. Dia mukadimah dia banyak. Dia nak landing tu sikit. Dia nak kona baik. tu. Dia baru dia keluar tentang G dulu. Jadi daripada kalimah G tu, di situ dah dikeluar, di situ apa nama tu, Galas ni. membawa maksud galas niat dan tujuan. Maknanya perkara pertama sekali apabila kita jadi seorang guru, niat kita itu. Niat tu adalah untuk apa? Ya. Kalau kita niat nak jadi guru pasal gaji banyak, satu. Pasal cuti banyak, dua. Tak. Kemudian boleh boleh buat kerja lain. Kalau itu yang kita niatkan, maka kita akan dapatlah apa yang kita niat tu. Tapi kalau kita niat jadi seorang guru sebab apa? Sebab nak membentuk anak murid. Yang you tu. Sebab kita nak ubah diri kita. Kenapa saya jadi guru? Sebab nak ubah diri kita. Sebab bila jadi guru ni, bila jadi cikgu ni, orang akan tengok satu pandangan yang tinggi. Okey, betul. Hormat dia tu lain macam. Hormat dia lain macam. Bila orang panggil kita ustaz, bila orang panggil kita cikgu ni, kita pun jadi lain macam. Kadang kita orang tahu kita ustaz. Kita pergi ke mall tak pakai piah, orang panggil ustaz, rasa apa? Kepiah tak pakai. Kan? Kita rasa labak ustaz pada panggil aku tak ni. Kan? Kita akan rasa macam tu. Ingat dapat menyamak. Ingat kan orang tak kenal dah, rupa orang kenal kan. Yalah. Orang itu maksudnya. Jadi kita sendiri macam di sekolah saya dulu. Dekat sekolah saya tu ustaz. Sekolah saya tu bukan di sekolah yang saya mengajar lah. Di sekolah saya yang waktu saya mengajar waktu saya belajar sekolah menengah dulu. Di Mahat Batu Lapan. Okey. Sekolah MTI tu, ustaz dan ustazah dia, saya yakin percaya guru-guru saya pun ada yang tonton bersama. Di sekolah nak lambai ke tak? Jadi itulah guru saya sedang menonton. Di sekolah tu dia mengekalkan panggilan ustaz dan ustazah walaupun itu cikgu. Walaupun dia cikgu tapi panggil ustaz ustazah. So bila panggil panggilan macam tu, kan, anak murid dia dah terbiasa panggil cikgu tu dengan panggilan ustaz ataupun ustazah. Bila keluar saja, bila time cuti budak balik, depa pakat takut kan? Pasal apa? Takut lagi orang panggil ustaz kat kita pula. Padahal kita sebenarnya cikgu. Kan? Gerun ustaz. Gerun. Itulah. Jadi itulah sebenarnya. Jadi daripada kalimah you tu sebenarnya adalah untuk kita menjadi guru, adalah untuk mengubah diri kita supaya kita jadi yang lebih baik. Tak. Sebab perubahan ini mesti kena berlaku. Tak ada benda yang tak berubah. Antara perkara yang paling besar sekali yang ubah kita adalah umur kita lah. Betul. Umur kita ni makin meningkat. Betul Ustaz. Makin lama makin, orang Kedah kata koi lama koi tua. Koi tua. Makin lama makin tua. Dia tak kira, dia tak jadi muda balik. Dia akan jadi tua. Jadi maksudnya dari situ. Barang yang baru akan ubah jadi barang yang lama. Begitu juga dengan sikap kita, tuan-tuan sidang pendengar. Allah jadikan kita ni boleh ubah untuk diri kita. Kita boleh ubah jadi sikap yang baik. Kan kita selalu dengar yang bunuh 100 orang tu. Ya Ustaz. Dia bunuh 99. Kemudian dia jumpa orang ahli ibadah. Dia tanya boleh taubat tak? Habib tu kata tak boleh, dia pun bunuh kawan tu. Cukup 100. Lepas tu dia pergi cari lagi orang alim. Alim Kemudian dia kata aku dah bunuh 100 orang, ada taubat tak? Sidang pendengar, bunuh seorang pun dah dosa besar dah. Dah dosa besar, betul lagi 100 orang. Tapi bayangkan, Allah jentik hati dia. Allah jentik jiwa dia. Nak bertaubat. Nak bertaubat. Kemudian dia jumpa orang alim, dia tanya pada orang alim tu, aku bunuh 100 orang, dia taubat tak? Maka orang alim tu kata, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalang kamu daripada kamu nak bertaubat? Tak ada siapa nak halang. Taubat je lah. Kemudian semudah itu. Kemudian dia tunjuk cara nak bertaubat. Maknanya sebenarnya kita manusia boleh ubah untuk jadi baik. Itu adalah yang kedua lah.
Dan yang ketiga, Ustaz, sabar Ustaz. Saya nak boleh. rumuskanlah Boleh. supaya kerja saya nak Sebentar lagi. rumuskan. Boleh. Kerja saya nak rumus. Boleh. Tak cukup napeh. Ya. ambil napeh. Pihak penganjur tak bagi air tuan-tuan. Ya, kecil hati. Nanti kita minum Ustaz ya. Tak apa, boleh. Baik tuan-tuan. Jadi yang pertama tadi ya, jangan lupa ya, pertama galas niat dan tujuan. Saya rumuskannya lebih mudah. Kita tanyalah diri kita, kenapa nak menjadi pendidik? Itulah niat dan tujuan. Gitu tuan. Itulah niat dan tujuan. Ibarat seperti kapal terbang yang nak mendarat, yang memerlukan signal daripada menara pemancar. Maknanya apa? Ada kepercayaan. Hantar isyarat, maka dia akan landing pada landasannya. Tapi kalau isyarat salah Ustaz, Salah landing lah salah jawabnya. landing jawabnya. Jadi sekarang ni anak murid dengan guru ni, anak murid ni percaya dengan cikgu ni. Percaya sangat dengan cikgu dia. Cakap apa pun dia kata, betul. Betul tak? Betul. Ya. Bermaksud apa? Jangan biarkan kepercayaan anak-anak murid ni sebegitu saja. Kita bawa mereka ni ke landasan yang tepat. Bimbang kalau salah, tak nampak hari ni. Nampak 10 tahun je Ustaz. Anak murid aku ni, ya Allah. Bimbang kita terasa. Ya. Jadi, gunakan kepercayaan ada ni melalui niat yang betul. Ya. Itu yang pertama Ustaz lah. Ya. Berkenaan dengan apa yang kita nak kongsikan tentang niat kita supaya kerja kita ni adalah satu ibadah. Ya. Orang lain kerja mungkin fardu kifayah. Kita fardu ain saya. Allahu Akbar. Banyak pahala kita. Ya. Jadi jangan biarkan ada ruang-ruang yang merosakkan lah. Ya. Itu pertama saya. Yang keduanya tentang ubah sikap. Ya. Ubah sikap ni saya sangat setujulah kata Ustaz ni, siapa-siapa pun ada buat apa orang kata problematik sikit, ya tak? Tapi kalau sedar, okey Ustaz. Betul. Yang tak sedar ni tak sedar ni susah nak cakap. Betul. Jadi insya-Allah lah ubah sikap, ya, lebih-lebih lagi suka tak suka kita tetap akan berubah. Macam Ustaz kata tadi lah. Koi muda, koi tua kan. Orang sini koi tu makin lama makin tua. Orang Perak Tengah, koi tu kuih, ya. Koi tua, koi muda, koi tua. Sama jugalah kita dalam pendidikan ni berubah je Ustaz. Masa mula kerja, belajar cara nak kerja. Lepas kerja, belajar nak buat program, aktiviti. Lepas tu, jadi mentor pula. Dah jadi mentor, mungkin penghujungnya jadi pentadbir. Itulah perubahan dari masa ke semasa. InsyaAllah ya. Jadi Allah dah kata dah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah satu kaum selagi mana mereka tak nak ubah diri mereka sendiri. Saya boleh datangkan 10 Ustaz Amsyar. Tapi kalau tak mau berubah Ustaz, kita buat sebelah pula Ustaz. Jadi insyaAllah tuan-tuan ya. Jadi nampak sedikit sebanyaklah rumusan yang nak dimaksudkan tentang gu. Itu baru gu Ustaz. Kita selesaikan. Belum lagi. Ru lagi. Jadi alhamdulillah ya, saya tengok dekat Facebook ni ramai yang kongsikan guru tadi ya. Ada yang kongsikan guru ya. Tak kurang juga yang kongsikan link kehadiran pun ramai juga ya. Jadi boleh dapat kat sini tuan ya. Jadi ya, terima kasih ya. Ada kesempatan baki beberapa minit lagi. Minta bersabar tuan ya. Jadi insya-Allah ya. Kita teruskan lagi lah ya. Dengan kita punya sambungan RU Ustaz. RU Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, sidang nonton yang bersama dengan kami pada petang ini, ataupun Ustaz ada tambahan sikit nak dikongsikan berkenaan dengan U tadi ke, ubah sikap tu. Okey. Sikap, tuan-tuan, sikap sebenarnya boleh diubah kepada yang lebih baik. Maknanya kita tak kekal lah dengan perkara tersebut. Ya Ustaz, jangan selesa sangat. Jangan selesa sangat. Maksudnya kita nak mesti kena cuba untuk perkara yang baru. Mesti kena cuba untuk perkara yang baru. Saya rasa jadi cikgu ni paling banyak kerja, banyak kan jadi doktor pun dia. Ya. Tukang urut pun dia. Betul. Makna kata guru ni tambah-tambah sekolah yang ada asrama. Kan? Dia bukan saja yang dialah cikgu, dialah yang tukang bawa, dia ada tukang driver, bawa pelajar pergi ke coach. Dialah coach. Kan? Merasalah semua. Makna kata itulah sebenarnya semua itu, tuan-tuan dan sidang menonton, semua itu adalah nak mendidik kita sebenarnya. Nak mendidik kita.
Bukan satu nak mendidik kita dan satu lagi kita nak mengajar orang lain ni kita kena tengok pada kita dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasiba. Perhitunglah diri kamu sebelum kamu nak menghitungkan orang lain. Sayyidina Umar juga pernah sebut, taslih nafsak wada'u ghairak. Perbaikilah diri kamu, ubahlah diri kamu, barulah seru orang lain. Allah. Kalau diri sendiri pun tak apa nak ni sangat, macam mana nak ubah orang lain? Allah. Ini Ustaz tengok Ustaz. Allah. Masalah macam tu juga saya sebut pada diri kita ni sama-sama nak menjadi orang yang baik. Maksudnya kita Allah jadikan semua orang baik. Tak ada orang jahat. Semua orang baik. Kita lah pilih elok. Kita nak pilih. Kan? Maka kalau kita jadi seorang yang baik akan dicontohi. Begitu juga kalau kita jadi seorang guru yang Jadi baik. tak pelik Ustaz. Kadang-kadang KPM, JPN, PPD ada banyak anjurkan macam-macam program. Macam-macam program, seminar, khusus. bengkel Untuk nak untuk bantulah. meningkatkan kita punya prestasi, kita punya kemahiran. Dah, itu semua adalah untuk kita. Dengar tuan-tuan, lepas ni kena cakap dekat ni. PPD ke kan? Suruh buat kursus banyak. Macam-macam. Bukan minat nak keluar tak. Kita bukan minat nak keluar pasal kita nak tinggal anak murid kita. Tapi kita kena tengok pada diri kita juga, kan? Kita Kembali sudah. kembali balik lah, pada diri, pelaburan pada diri sendiri Dan anak murid. dan Sekolah. kita akan membantu sekolah juga. Akhir sekali kita punya klien kita akan sampai juga apa yang kita Betul. belajar dan tuntut dan sebagainya lah. Ada metafora sikit Ustaz. Ada sikit metafora yang cuba untuk dikongsikan bersama. Kalau kita tengok, kita ni kena jadi seperti sungai. Sebab apa Ustaz? Okey. Sidang pendengar, Fadil Ustaz, kenapa jadi sungai daripada kolam? Tuan-tuan tak boleh nak jawab pasal tuan-tuan duduk dalam live. Saya tengok jadi saya kalau ada ambil siapa boleh jawab, kita tinggalkan Ustaz ni. Kita tinggal dulu. Kita tinggalkan ni. Kenapa sungai lebih baik daripada kolam? Tuan-tuan yang mana confirm tentu dalam live kan? Boleh jawab di sini. Ya, saya nak tengok nanti dia jawab. Ustaz teruskan Ustaz ya. Okey, baik. Antara dua ni pilih. Bukan pilih, mana kata sungai itu lebih baik daripada kolam. Kenapa nak tahu? Dan kita kena jadi sungai. Sebab apa? Nanti komen dekat apa nama tu dalam Facebook tu. Baik, kita teruskan lagi. Kita terus masuk yang ni sabda Nabi ya. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu dekat kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sidang penonton, Nabi SAW sebut sebaik-baik manusia memberikan manfaat pada orang lain. Saya nak tanya, kita pergi ke sekolah mengajar anak murid kita, mana kita memberi manfaat pada anak murid, ilmu yang bermanfaat pada anak murid kita, adakah termasuk kita ni dalam hadis yang Nabi sebut ni? Khairun nas tu. Allah. Kita pergi sekolah mengajar ilmu yang manfaat. Kan? Kita di rumah, kita juga mengajar anak-anak kita. Mengaji, baca Quran, baca Iqra, Muqaddam apa semua. Kita memberi ilmu yang bermanfaat. Makna orang tu dia terima manfaat kita. Kelebihan yang ilmu yang kita bagi. Adakah kita tak termasuk sama apa yang Nabi sebut khairun nas tu? Allah. Khairun nas. Khairun nas. Kita termasuk sebaik-baik manusia. Sebab itulah benarlah apa yang Nabi sebut, bila kita memberi manfaat kebaikan pada orang lain, orang tahu, orang takkan gelar kita ni orang jahat. Ustaz, saya rasa sambungan Ustaz tu kena dengan komen. Ya Allah, banyak tanya Ustaz. Jawab Ustaz. Sudah. Sudah banyak. Sudah banyak tanya pula. Mereka tu lah Ustaz. Kita buat program dengan cikgu-cikgu, jawapan dia panjang-panjang Ustaz. Ya, saya baca salah satu dia. Sungai mengalir airnya. Ini Sabariah Said ya. Macam ilmu yang guru ajar mengalir kepada anak murid. Kolam air bertakung tak mengalir, hanya yang duduk dalam tu je yang dapat. Allah Akbar. Jadi Ustaz, relatekan sikit hadis tadi dengan kolam dengan sungai Ustaz. Betul lah jawapannya. Sidang penonton tadi tu, sidang penonton tadi. Ustazah Sidang Sabariah penonton lah. yang dirahmati oleh Allah. Kita benarlah apa yang disebut oleh salah seorang daripada viewer kita. Ustazah Sabariah. Ustazah Sabariah.
yang memberikan penerangan tentang maksud metafora tadi, kenapa kita perlu jadi sungai daripada kolam. Kan? Jadi perkara itu seperti mana yang disebut oleh Ustazah tadi ni, kita kena jadi air sungai kerana sungai itu kan mengalir airnya. Tak. Dan setiap air yang mengalir ni bersih. Dan semua sepanjang jalan. Sepanjang jalan itu jadi orang dapat manfaat. Melainkan air yang bertakung. Air yang bertakung ni kalau kita tengok banjir kan, dia tak mengalir air tu. Lama-lama kalau tinggal tak mengalirkan air tu, dia jadi apa? Berkeladak, kemudian berbau. Kan? Jadi mengalirnya seperti mana sungai tadi itu, umpama tadilah yang Nabi sebut khairun nas. Kita bukan saja jadi seorang guru, malah kita mengalirkan ilmu kita pada orang lain seperti mana air sungai tadi, maka kita dapatlah apa yang Nabi sebut tadi, khairun nas. Saya sangat tergamam, sangat-sangat cantik yang dimaksudkan dengan hadis dengan air sungai tadi. Maknanya jadikan seluruh usia kita ni berbakti. Betul. Allah Akbar. Niat betul, insya-Allah laluan kita betul insya-Allah. Baik Ustaz. Nampaknya sebelum kita tutup kejap-kejap lagi ya. Ya, kita selesaikan yang kedua lagi ni, ternanti-nanti mereka. Yang ketiga, raikan perbezaan. Silakan Ustaz. Baik. Sidang penonton yang bersama dengan kami. Yang ketiga, daripada akronim GURU tadi tu, kita ambil huruf R. Tadi G tadi galas niat, kemudian U tadi ubah sikap, kemudian R ni raikan perbezaan. Kita tak nafikan perbezaan pandangan itu sentiasa wujud. Orang pun berbeza. Orang kata rambut sama hitam tapi idea lain-lain, hati lain-lain, pandangan lain-lain. Tak, kita maksudnya kata kita ni ada perbezaan dari segi pandangan. Tak. Dan walaupun kita berbeza pandangan macam mana sekalipun Ustaz, kita kena kembali kepada titik persamaan. Satu matlamat. Berbeza pandangan tak jadi masalah. Wa imma dalam agama pun banyak khilaf. Dalam fiqh pun banyak khilaf. Kan? Tapi boleh duduk sama. Makna kata walaupun banyak pandangan yang berbeza, kita kembali kepada satu. Ada. Walaupun contoh semayang. Kan? Mazhab ini kata lagu ni, mazhab ni macam ni, mazhab ni pula macam ni pula. Tetapi matlamatnya siapa? Solat tu sendiri. Sembah Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Jadi berbeza pandangan, kita raikan sama-sama. Jangan kita menyekat pula orang nak bagi pandangan. Dan selalu orang berfikir kalau bagi pandangan lain, hang lah buat. Maknanya kalau kita nak elakkan daripada toksin Ustaz, kena duduk dalam circle orang-orang yang positif. Yang memberi, yang meraikan kita, yang bersama-sama dengan kita. Maknanya Ustaz, ni kenalah dengan kata Imam Al-Ghazali, kita cari orang yang ada cara fikir yang sama, supaya tindakan kita pun selari. Itu maksudnya. Ya, betul, jadinya maknanya organisasi persekitaran terjamin lah. Betul. Bila mana kita duduk di bersama-sama persekitaran yang baik dan akan menjadikan sekolah kita akan jadi sekolah contoh. Orang akan mencontohi sekolah kita. Sehingga kan ada orang yang nak mai sangat sekolah kita ni pasal apa? Apa yang lebih sangat, kita rasa tak ada lebih apa pun. Kan? Tapi sekolah lain, saya yakin SMK Azlan ni insya-Allah jadi benchmark Ustaz. Confirm. Kan? Orang akan datang tanya, siap sedia lah ya. Siapa yang ikut ke SMK Azlan? Siap sedia ya insya-Allah. Ya. Jadinya macam sekolah Azlan, sekolah-sekolah yang berdekatan. Maksud kata orang akan cari kenapa sekolah tu baik. Kenapa sekolah itu menjadi contoh? Kenapa sekolah itu apa yang mereka buat? Orang akan nak cari kan? Orang nak cari dan nak tengok dan belajar. Apa modul dia? Betul. Akhirnya sekolah-sekolah ni akan mewujudkan komuniti yang positif. Betul. Allah.
Jadi ini kelebihan perbezaan tersebut. betul. Perbezaan bukan nak cari gaduh, Betul. tetapi cari titik Pertemuan untuk capai satu matlamat. Di mudah-mudahan kita bersamalah. Saya yakin di sekolah kita, di mana organisasi pun tentunya ada perbezaan. Cuma kena bijak untuk mengatur strategi agar mampu capai satu matlamat yang sama. Mudah-mudahan tuan-tuan. Ya. Ibarat apa Ustaz, orang kata apa? Seperti bola, ya. Sebab nak buat benda ni tentu ada cabaran Ustaz. Betul. Kita kena cabar diri kita. Ibarat seperti bola yang ditekan dalam air, ya. Kalau tekannya perlahan, kurang dia lonjak. Tapi kalau tekan dengan kuat Ustaz, lagi kuat dia melonjak. Maknanya apa? Potensi kita akan mula keluar. Betul. Saya suka dengan apa nama tu, seperti yang Ustaz Fikri sebut tentang bola tadi ni, kan? Bola ni bila kita, macam Ustaz Fikri kata, bila kita tekan dia dalam air sikit, dia akan lonjak sikit. Tapi kalau kita tekan lagi dalam, dia akan melonjak lagi dalam. Ada orang yang suka menerima cabaran. Bila dia suka terima cabaran, dia akan menjadikan dia lebih lebih baik. Nak melonjakkan dia punya prestasi, nak melonjakkan lagi dia punya cara kerja. So ada orang yang suka terima tekanan, ada orang yang suka terima cabaran, dan ada orang yang tak suka tentang cabaran dan tekanan tu. Dan kita kena tengok jugalah, orang ni macam mana, dia boleh terima tak kalau kita bagi satu kerja yang berat kepadanya. Kalau dia boleh terima, alhamdulillah, dan dia boleh jadi orang yang baiklah untuk melakukannya, dan kita tak jadi masalah, kan? Sebab tu dari segi kerja ni pun kita kena tengok samalah. Pasti ada pengalaman yang pelbagai tentang cabaran untuk buat program, macam-macam program kita buat kat sekolah ni, ya. Tetapi bila kita cabar diri kita, hari ni macam mana? Bila program, dengar je dah petik jari dah. Boleh buat insya-Allah, saya. Baik Ustaz. Jadi bermaksud potensi kita tidak lahir begitu saja, melainkan kita bersedia untuk cabar diri kita. Baik, insya-Allah ya. Ustaz, ya. Yang terakhir. Baik. Fadil Ustaz, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, kita dah sampai kepada akronim yang terakhir, huruf yang terakhir daripada kalimah guru itu adalah usaha dan doa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, usaha dan doa adalah satu perkara yang saling perlu memerlukan. Maksud kata, bila kita buat sesuatu, jangan lupa untuk kita berdoa agar perbuatan yang kita usaha itu Allah Ta'ala berkat, akan dipermudahkan. Jadinya kita pun tahu seperti mana yang Nabi sebut, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Tidak ada senjata yang paling kuat, yang paling ampuh melainkan kekuatan doa. Jadi bila kita buat sesuatu, kita dah berusaha, maka kita berdoa. Kalau kita berniat untuk ubah sikap kita, maka kita berdoa lah. Mudah-mudahan kekallah usaha kita untuk menjadi orang yang baik dan mewujudkan persekitaran yang baik, mudah-mudahan insya-Allah. Ustaz, saya tertarik dengan kata-kata Ustaz penutup ni. Bermaksud apa saya? Allah menyebut Al-Quran, wa makaru wa makrallah wallahu khairul makirin. Ya, kita merancang, Allah pun merancang, dan sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Rumusan yang boleh saya nampak Ustaz, ya, yang saya nak bantulah tuan-tuan dan puan sekalian, daripada akronim guru tadi, galas niat, ubah sikap, raikan perbezaan, ini perancangan kita. Ini perancangan kita. Ya, kita rancang yang terbaik, segala-galanya serah kepada Allah dengan usaha dan doa tersebut saya. Ini terbaik. Lebih-lebih lagi, ia adalah suatu perkara yang kita rasa kita nak berkhidmat sepanjang usia kita. Ya, jadi alangkah beruntung Ustaz menjadi seorang pendidik. Ya, pendek kata janganlah pencin awal. Teruskan. Ini ladang pahala Ustaz. Ladang pahala. Jadi Ustaz, ya, saya kira Ustaz ada satu ayat terakhir lah, sebab saya kira kita berada di penghujung rancangan, ya. Ada tak rumusan yang boleh menangkap jiwa dan hati kita bahawa ini adalah tugas yang sebenar-benarnya yang Allah pilih kita, Ustaz? Ada tak, Ustaz? Baik, Ustaz, penonton yang dirahmati oleh Allah, untuk
kesimpulan daripada apa yang kita cuba untuk bincangkan sama-sama pada petang ini. Cukuplah saya membawa satu hadis Nabi SAW yang memang kena sangat dengan kita sebagai seorang pendidik. Apa yang Nabi sebut ni memang ada pada kita. Yang di mana kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Bila matinya anak Adam itu semuanya terputus. Amalan semua akan terputus, melainkan 3 perkara ini saja yang tidak akan terputus. Mana kata bila kita mati saja, kita punya hukum syar'i yang telah diletakkan kepada kita tu dah terangkat. Dah tak ada dah wajib, sunat, haram, harus apa semua tu tak ada dah. Tapi ada 3 ni masih lagi berterusan walaupun kita dah tak ada. Apa dia? Yang pertama, sadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Jariyah kan. Kemudian wa waladun au ilmun tanfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladun salihun yud'aulah. Satu orang anak yang mendoakan untuk ibu dan ayahnya. Baik, daripada 3 ni, sedekah jariah, ilmu yang kita ada, kita memberi dan mengajar kepada anak murid kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat, apa yang kita tahu, kita ajar. Dan yang ketiga, iaitulah kita dapat melahirkan anak murid kita, anak yang soleh. Jadi ketiga-tiga ni satu reward ataupun bonus yang besar kepada para pendidik, kepada para guru menjadi seorang guru. Jadi alhamdulillah, kalau ustaz tanya pada saya bangga ke jadi seorang guru ni, saya bangga sangat. Tambah-tambah lagi bila orang panggil kita ustaz. Allah. Kan? Kita bukan nak bangga dengan ustaz tu. Kan? Pasal yalah lagi besar tanggungjawab kan. Pasal nak tanya tu bila jadi ustaz ni, kat akhirat besok tu kena tanya dulu. Kan? Bukan kita nak bangga, tapi kita rasa bangga kerana kita dapat melahirkan pelajar kita yang berakhlak, yang berilmu, yang berakhlak, kan? Kita pun cakap dekat mereka, kita kalau kamu tak pandai sangat tak apa, tapi yang penting akhlak kamu bagus. Kan? Bukan maksud dia tabiat jadi akhlak bagus dah, tak. Tapi sekurang-kurangnya bila mana dia meletakkan akhlak tu pada tempat yang tinggi, jadi contoh pada diri dia, sudah semestinya akan jadi orang yang baik walaupun budak tu tak ada, walaupun pelajar tu tak ada di depan mata kita. Allah. Jadi saya rasa cukuplah kesimpulan yang dapat kongsi bersama pada petang ini. Wallahu taala. Alhamdulillah saya, tuan-tuan dan puan sekalian ya, para penonton, saya agak rasa sebab sikit lah ya, daripada hadis Nabi yang dikongsikan tadi. Orang lain dapat satu bahagian dia mungkin sedekah jariah. Ya, ada orang mungkin dapat ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang hanya doa anak yang soleh. Tapi pendidik ni tiga-tiga dia sapu tuan-tuan. Ya. Jadi apa nak lagi tuan-tuan? Allahu Akbar. Dunia dapat, dalam kubur berterusan pahala kita. Allahu Akbar. Apatah lagi yang menulis ya. Yang menulis buat buku, subhanallah. Lagi banyak besar baca buku dia. Baik, alhamdulillah ya, kita berada di penghujung rancangan ya. Apa yang dikongsikan sebentar tadi berkenaan dengan guru ya, penyubur akhlak yang kita kongsikan tentang akronim GURU ya. Jangan lupa galas niat dan tujuan kita sebaik mungkin. Ya, ubah sikap kita ya. Keduanya, raikan perbezaan yang ada, dan yang keempat, jangan lupa untuk usaha dan doa. Insya-Allah Allah takkan sia-siakan perjuangan kita dalam medan pendidikan ini, mudah-mudahan insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada pendidikan yang turut sama menjayakan program kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah sekolah-sekolah ya, cawangan Pekdis Cawangan Perak yang turut sama. Dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan nantikan kemunculan untuk daerah yang berikutnya pada bulan hadapan ya, insya-Allah ya, kita mendapat manfaat bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zulfahmi bin Mio Muhammad Amno, dan juga kepada
Ustaz ya Khairul Amsyabi Ahmad atas kesediaan kita bersama-sama ya. Saya pun nak perkenalkan diri daripada awal tadi ya. Interframe lah sikit dia dah. Saya Ustaz Fikri Ustaz tuan-tuan ya. Dan insya-Allah ya ada rezeki kita bertemu lagi. Semoga Allah berikan kebaikan daripada program Halaqah Guru Negeri Perak. Insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.